Peruntukannya adalah setiap playlist 30 minit bagi panel B, ya. Boleh ambil kalau nak boleh ambil, ya. Jadi ada ekstra 10 minit kalau nak ditambah. Dipersilakan kepada Baba Syed Ilahi dulu, ya. Tafadhal masykurlah. Yang banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang dimuliakan moderator Syekh Nur Durus, yang dikasihi disayangi Tuan Habib Ali, seterusnya Maulana Ihsan dan Habib Faiz, hadirin hadirat muslimin muslimat, para asatizah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, di mana dijanjikan kita dapat hari ini Allah SWT takdirkan untuk kita bersama-sama dalam majlis penerangan penjelasan tentang isu ru'yatillah. Sebelum daripada saya bentang lebih lanjut, terlebih dahulu saya menceritakan sikit, mungkin macam Maulana cakap tadi, Habib ada terasa hati dengan kami bertiga kan. Jadi dengan terasa hati itu saya mohon maaf, dan tidak ada masalah untuk kami mohon maaf, dan kami menghormati dan menjunjungi beliau sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengasihi zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini izinkan saya berlaku khilaf tentang keilmuan yang dilontarkan oleh Tuan Habib, khususnya dalam isu ru'yatillah. Baik, sebelum daripada itu saya akan tunjuk satu video pendek yang disebut oleh Maulana Ihsan tadi ini, supaya kita, ini video yang punca jadi kontroversi. Mana suara dia ni? Dan mata Anda mempunyai batas, maknanya Allah kena ada di dalam lingkup batas mata itu. Kalau Allah berada di dalam lingkup batas mata, itulah hakikat daripada mazhab jismiyah, ya. Besok di surga itu melihatnya Allah tidak secara fisik. Tidak, akan tetapi Allah memberitahu tentang dirinya. Hanya pengetahuan saja. Karena Anda tidak akan bisa melihat dengan fisik Allah dengan mata, karena mata mempunyai batas. Kalau Anda melihat Allah dengan mata, ya, dan mata Anda mempunyai batas, maknanya Allah kena ada di dalam lingkup batas mata itu. Kalau Allah berada di dalam lingkup batas mata, itulah hakikat daripada mazhab jismiyah, ya.
Jadi semua kita dengar kan, uh, sekali lagi saya mohon izin pada Tuan Habib, uh, semua kita dengar bagaimana berlakunya soal dan jawab. Seperti mana Tuan Habib katakan itu video potong. Pada saya potong itu potong yang dah lengkap. Sebab ada soal, ada jawab. Dan jawab dah sempurna, soalan itu dah sempurna. Jadi dalam video itu jelas Habib menjawab kata tidak, tidak melalui mata. Kalau melihat melalui mata itu adalah hakikat ain mazhab jismiyah, mujassimah, ain mazhab mujassimah. Jadi saya pun tadi di hujung ucapan Tuan Habib tadi saya pun waktu tu saya kurang fokus tapi saya ada dengar juga macam ni juga, maknanya kalau melewati mata tu dia jadi macam mazhab apalah yang tak betul lah kan, saya tak ingat dia punya ayat tadi ni. Baik, seperti mana Tuan Maulana Ihsan cakap tadi, saya bertegas kan, wukuk, tentang wukuk dalam status Facebook saya pun saya tulis tentang wukuk di akhirat. Saya tidak bincangkan tentang melihatnya di dunia ini. Jadi apa yang Tuan Habib cerita tadi itu tentang apa itu, kuah tentang melihat keadaan, lihat di dunia ini, hal itu hal lihat dunia. Dan saya cerita tentang wukuk di akhirat. Baik, saya suka respon apa yang Tuan Habib cerita tadi, iaitulah mengenai uh, ru'yah itu adalah ilmu. Ru'yah itu adalah ilmu. Ru'yah, idrok adalah ilmu. Kemudian sedangkan di dalam syarah yang dalam risalah yang Tuan Habib buat sendiri pada apa ni kata Syekh Kabir di atas ala tahawiyah tadi ni, iaitulah wa man ru'yah wa ayyahsula fina ilmun. Ru'yah itu adalah hasil ilmu, nak menghasilkan ilmu. Dia bukannya diri ilmu. Ru'yah itu bukan diri ilmu, dia hanya husul. Dia hanya menghasilkan ilmu. Saya tak kenal Ustaz Nawawi. Duk follow Facebook dia, ya Allah enaknya baca bila dia hurai bab ilmu hadis. Tiba-tiba hari ini boleh makan sekali. Kan duduk di depan saya, bila saya bentang tergetak juga lutut ni. Bentang depan alim ulama yang saya sanjungi sebelum ni, memang hebat ke ilmu. Jadi sekarang ni saya sudah dapat ilmu. Tam. Maknanya kita dah sempurna ilmu kita. Atam sempurna. Jadi dalam risalah Habib sendiri pun sebut ayah sulafina ilmu. Ru'yah itu adalah hasil pada kita ilmu. Dia jalan satu tarik untuk mendapat ilmu. Begitulah dan juga dalam kitab Hasyiah Al-Amir halaman 153. Apabila dikatakan fa inna ru'yah na'u kashfin wa ilmin illa annahu atamu wa awdahu minal ilmi. Kemudian syarih mentafsirkan wa tahqiq wa anna ru'yatal hadis hiya tariqun li tahqiqi ilmi. Maknanya ru'yah hadis ni adalah satu tarik. Macam tadi usul, mana satu benda tu nak sampai ke ilmu, bukanlah adalah diri dia, itu adalah ru'yah, itulah diri ilmu. Bila ayat Quran bila sebut ru'yah itu ditafsir kepada diri ilmu, bukan. Baik. Itu satu. Jadi pendeknya yang Tuan Habib tentang banyak tadi tentang makna ru'yah itu, jadi saya potongkan dengan itu untuk mendapat ilmu, menghasilkan ilmu. Maka itu lazim daripada ilmu. Pada saya memang Tuan Habib kata tidak takwil. Pada saya itulah takwil. Sebab apabila ayat Al-Quran menyebut tentang ru'yah, hadis menyebut tentang ru'yah, tiba-tiba Habib membawa pada ilmu, ziyadatul ilm, membawa pada ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Maka bila bertambahnya ilmu, itulah pada saya itulah takwil sebenarnya. Sarful lafzi an zahiri. Baik. Yang kedua, Tuan Habib bawa tentang Imam Ghazali, ibarat Imam Ghazali. Kita tengok bagaimana ungkapan Imam Ghazali. Dan ibarat-ibarat yang dibawa oleh Tuan Habib tadi sebenarnya tidak ada apa-apa masalah. Macam mana nak besar? Sini ya. Oh. Tak boleh besar ni ya. Macam ni. Oh ni sini kan. Sini kan.
Oh ini. Oh gitu. Hmm. Baik. Imam Ghazali juga berkata seperti mana Habib cakap, maknanya apa ni, pada perbahasan, kalau kita nak bahas melihat Allah Subhanahu, melihat sesuatu ini tak semestinya dengan mata, iaitu boleh saja Allah Taala letak hidrok melihat di telinga, boleh saja letak di dahi, boleh letak saja letak di hidung, di dagu, di mana-mana tempat. Tetapi Imam Ghazali telah membuat satu kesimpulan, satu keputusan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini petikkan short screen daripada kitab Ihya Ulumuddin. Di sini kata Imam Ghazali, wal haqqu, dan yang sebenarnya adalah ma zahara li ahli sunnati wal jamaati, adalah apa yang zahir bagi ahli sunnah wal jamaah, min syawahid syar'i, daripada segala nas-nas syarak. Kan kita baca wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, innakum satarawna rabbakum ayanan. Semua itu, inilah yang sebenar, apa yang zahir bagi ahli sunnah wal jamaah daripada syariat. Anna zalika, bahwa demikian itu, yukhlaqu fil ain, apa ni, diciptakan, Allah Taala letakkan di mata. Ini hakikat di akhirat kelak, Allah Taala letak di mata. Untuk apa? Liyakuna lafzul ru'yati wan nazari wasairul alfazi alwaridati fi syar'i yajri ala zahirihi, supaya jadilah lafaz ru'yah, lafaz nazar, dan segala lafaz yang datang dalam syarak Quran dan hadis, semuanya itu berlaku di atas zahirnya, tanpa kita melakukan tafsir dan takwil. Tak perlu tafsir dan takwil, hanya lihat dengan mata saja. Sebab idla yajuzu izalatu zawahir illa li daruratin, kerana tidak boleh kita menghilangkan zahir nas itu, iaitulah melihat dengan ain itu, illa li daruratin, melainkan apabila ada darurat, melainkan kerana darurat. Jadi sekarang tidak ada darurat apa, sebab melihat dengan mata tidak melazimkan jihad, tidak memestikan muwajahah dan bertempat muqabalah dan sebagainya. Jadi apa permasalahan nak melihat dengan mata? Dan tentang ziyadatul ilm itu lazim, kelaziman daripada melihat mata, dengan mata, maka dia akan berlakulah ziyadatul ilm, bertambah ilmu. Baik, kita tengok bagaimana kata Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Ini saya nak perkuatkan hujah saya yang mengatakan melihat itu mesti melewati mata. Wukuk di akhirat kelak mesti melewati mata. Ini dikatakan, ini adalah kata lain. Apa ni? Ajma'atul Mu'tazilah ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yura bil absar. Ijma' para Mu'tazilah bahawa di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dilihat dengan mata, dengan penglihatan. Wa khalafat hal yura bil qulub, faqala Abu Huzair wa aktsarul Mu'tazilah narallaha bi qulubina. Kami lihat Allah dengan qulub. Ini pula qulub, melihat dengan qulub. Itu Mu'tazilah, ain Mu'tazilah, qulub. Mohon maaf Tuan Habib, kan? Saya bukan kata Tuan Habib itu ain Mu'tazilah, tapi apa yang dilontarkan oleh Tuan Habib itu hampir akrab, menyamai dengan Mu'tazilah. Mereka juga berkata yara bil qulub, melihat dengan hati. Faqala Abu Huzair wa aktsarul Mu'tazilah narallaha bi qulubina. Kami lihat Allah SWT dengan hati-hati kami. Bimana anna na'lamu bi qulubina, dengan maksud kami mengetahui Allah Taala dengan hati kami. Betul tak apa yang diminta oleh Tuan Habib tadi, sama tak dengan apa yang dibuat oleh Mu'tazilah? Kan? Sama. Nanti siri-siri lagi Habib akan respon ni. Sama dengan apa yang Habib kata. Maknanya kita lihat dengan hati kita. Ziyadatul ain.
Baik, saya petik satu bukti ni bukan kitab lah, ini komen dalam Facebook. Tapi dalam Facebook nak tunjuk sama keadaan dia kan. Yang soalan di atas ni Muhammad Nur Hussein Al-Hanafi. Allahu haqqun, ru'yatullahi haqqun, walakin min ghairi ihatatin, min ghairi jihatin, min ghairi ma tatasawwaru, min ghairi ma tatakayyafu. Okey, itu sebelah sunnah lah. Kemudian Abu Ali Al-Mu'tazili Al-Hanafi, dia mengaku dia Mu'tazili, lepas tu dia mengaku pula dia mazhab Hanafi. Jadi maknanya kita ambil faham di sini, orang yang bermazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab apa, tak semestinya dia Ahlus Sunnah. Boleh saja dia Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni dia akidah. Abu Ali Mu'tazili dia kata, ru'yatullahi laysat bil absar, laysat bil ainain. Lihat Allah Ta'ala bukan absar, bukan dengan ain. Itu mentafsirkan absar, ain. Bukan dengan mata. Ta'ala Allahu an zalika. Maha suci Allah SWT daripada dilihat dengan mata. Wa in qasadta ar-ru'yata al-qalbiyata wa bil ilmi. Dan jikalau engkau maksudkan ru'yah itulah ru'yah hati, melihat dengan hati dan dengan ilmu, fahadha haqqun. Inilah yang sebenar di sisi Mu'tazilah. Bal naqal al-Ka'bi al-ijma' alaih. Ijma' Mu'tazilah di atas melihat dengan ilmu. Lihat itu dengan ilmu. Dan memang itu pada tanya Mu'tazilah. Baik, kita tengok apa muka-muka Ahlus Sunnah yang menyebut tentang ain, melihat semestinya dengan ain. Ini Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, iaitulah wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannati bi a'yuni ru'usihim bila tasbihin wala kaifiyatin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu boleh dilihat di akhirat kelak, dan semua orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannah, mereka berada dalam syurga, bi a'yuni ru'usihim, melihat dengan mata-mata yang duduk di kepala. Bila tashbihin wala kaifiyah, dengan keadaan tashbih merupakan makhluk, wala kaifiyah, tidak ada kaifiyah. Itu Imam Abu Hanifah yang merupakan rujukan bagi mazhab Maturidi. Baik, apa kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah? Beliau berkata, ni, إذا عرفت هذا فنقول مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي، وهو أن لا نثبت صحة رؤية الله تعالى بدليل عقلي. Maknanya kami Maturidiyah ini tidak akan mensabitkan, menetapkan sahnya melihat Allah SWT itu dengan dalil akal. Dalil akal seperti mana Habib bilang 1 jam tadi. Itu dalil akal. Maturidiyah tolak terus. Kami tak sabitkan dengan dalil akal. Itulah. Ya tak apalah tu wujud. Apa ni, termasuklah kita kata bahas di segi apa tu. Macam kita kata bahas di segi kona-kona kita kata tu kan. Itu dalil akal. Bal natamassaku fi hadhihi al-mas'alah bi zawahir al-Qur'an wal ahadits. Bahkan kami berpegang pada masalah ru'yah ini dengan semata-mata zahir Quran dan hadis. Quran hadis sebut nazirah, lihat dengan mata. Ayanan, hadis sebut ayanan. Fa in arada al-khasmu ta'lila hadhihi dalail wa sarfaha an zawahiriha biwujuhin aqliyatin. Kalau pihak sebelah sana nak mencacahkan dalil-dalil dan nak mentakwil lah, nak mentakwil daripada zahirnya dengan jalan-jalan akal, pokok akal, ya tamassak biha, yang dia akan berpegang dengannya fi nafsi ru'yah, pada menafikan ru'yah itu, i'tarudna, kami akan i'tirad, kritik ala dalailihim, di atas dalil-dalil mereka itu, wa bayyana dha'faha, dan kami akan terangkan
dhaifnya dalil itu. Tak dhaifnya apa itu? Daklah ilahiyah mereka itu. Wa mana'nahum an ta'wili hadhihi zahir. Kami tegahkan mereka daripada takwil tafsirkan ini zahir ke lain. Kami tak bagi. Tak bagi takwil ke lain. Ini kitab Ibnu Furu' yang menakalkan mazhab Ibnu Mas'ud apa ni Imam Wahzan al-Asy'ari wa kana yaqulu innal qawla bir ru'yati ijma'u as-sahabah li'anna katsiran min khiyarihim wa ulama'ihim wa a'immatihim rawaw dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarwi ahadun minhum inkaraha lil mu'minina fil akhirah wa inna ma ankara Aisyah dzalika fid dunya فنقل ما جرى بينهم من الإنكار على الوجه الذي جرى. Okey, apa ni yang nak cerita yang Ain tadi? Ain. Ini ya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau berkata ni, wa yaqulu innal idraka al-maqrun bil basar la yakunu illa ru'yatul basar. Wa kana yaqulu innahu yunzuru ilaihi bin nazari alladhi fil a'yun. Maknanya Allah SWT ni akan dipandang, melihat kepada Allah SWT dengan nazar, alladhi fil a'yuni, penglihatan yang duduk di mata kita. Wa inna nazara al-maqruna ila, ini dia bahas di segi lughah kan. Bahasa nazar yang disertai dengan ila rabbiha nazir, ada perkataan ila itu yang jadi muta'alliq kepada nazar itu, mudhafan ila al-wajhi, lagi pula dia diidhafat pada wajhi, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, dhamir kembali rujuk pada wujuh, itu makna mudhafan ila al-wajh. Apabila diidhafat pula kepada wajah, bidzalika la yakunu illa ru'yatal basari, dia tidak boleh ada jadi melainkan hanya ru'yah basar. Ru'yah basar ni bil ain, dengan mata tadi, tak boleh pergi lain. Itu pun fil lughah, pada bahasa. Ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebut tadi kan Tuan Habib sebut tentang lughah bahasa lah semua kan, tapi di sini dia dah potong. Maknanya pada lughah pun, pada bahasa pun, apabila ru'yah itu dia dah ada sandar kepada wajah, wujud, dan juga dia ada apa itu kataan ilah, maka dia tak boleh fikir lain, mesti alladhi fil a'yun, mesti dia duduk di mata. Sebab itu saya kata ijma'nya di mata, lihat di mata. Memang boleh saja Allah Taala tak lain, tapi ijma'nya di situ. Semua maaf mulut pun jadi berhantu apa semua pembentang semua minum air kan, saya seorang tahan tak mau minum air, rupanya mulut kering, rupanya cakap menjadi tak lancar. Patutlah ada hantu. Ini katanya, wa ini asyara bi qawli yarahul mu'minuna wa hum fil jannah. Ini dalam kitab al-isyarat. Ini dia syarah bagi perkataan Imam Abu Hanifah yang saya bacakan awal tadi, isyarat. Wa hum fil jannah dunal mar'i, tidak mar'i ta'ala, Allah Ta'ala. Yarahu tu bi'ayuni ru'usihim, mereka melihat bi'ayuni ru'usihim, dengan mata-mata di kepala mereka itu, la bi basairihim faqat, bukan mereka melihat dengan basar. Bukan basar faqat, bukan mereka melihat dengan basar mereka itu bersahaja. Maknanya, minta maaf lah Tuan Habib, saya pernah terbaca dulu Tuan Habib kata apa itu dalam matan Jawharut Tauhid, wa minhu an yuzara bil absari lakin bila kayfiwalan hisari. Kemudian Tuhan kata
Ibrahim Al-Laqani sebut basar, maka basar tu tak semestinya mata. Tak silap saya mungkin kadang kalau tak betul nanti betulkan balik ya, kita baca. Jadi di sini dia kata basar di sini dia mestilah kembali kepada bi'a'ni ru'usihim dengan mata. La bi basairihim faqat. Sebab apa li'adami niza'i fi. Saya mohon maaf kalau saya huraian ada yang tergelencor sikit tu. Biasalah macam apa cebak orang kata tercebak dengan mulut kering ya. Baik. Saya terpaksa minum ayam dalam minta izin. Di sini pun dia kata apa ni an-nazar. An-nazar bil wajhi wa nazar ru'yah allati takunu bil ain juga allati fil wajh. Ain yang duduk di muka kita. Fasaha anna makna qawlihi ta'ala ila rabbiha nazirah. Makna ru'yah. Nazirah itu makna ru'yah. Maksudnya ru'yah tadi bukan dia semestinya ilim tadi dia itulah dia kembali pada bil ain. Iz lam yajuz ay yu'na syai'an min wujuhin nazar al-ukhra. Tak harus bahawa nak dimaksudkan suatu daripada jalan nazar yang lain, iaitu nazar hulu, nazar hati. Ya, macam tu tak boleh bawa. Jadi, wa idza kana an-nazaru la yakhlu min wujuhin arba'in, apabila adalah nazar itu tidak boleh sunyi daripada jalan yang empat, ay nazarul ain wa nazarul qalbi wa nazarul rahmah wal 'athf wa nazar bi ma'na al-intizar, wa fasada minha salasatu awjuhin. Wasah tiga maksud tadi untuk disandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasahal wajhur rabi, dan sah hanya satu jalan saja, wahwa nazarul ain allati fil wajhi, iaitu lihat biji mata yang duduk di muka kita. Ini ulama bahas. Ini cuma short screen daripada WhatsApp yang sahabat-sahabat hantar. Imam Al-Qunawi dalam kitab Al-Qala'id halaman 27 membantah dakwaan yang menyamakan antara melihat dan berilmu. Melihat dengan ilmu. Katanya, qila lahu qiyasul ru'yati 'ala al-'ilmi ghairu mustaqim. Li'anna al-'ilma yata'allaqu bil ma'dum wal mawjud. Amma ru'yah fala tata'allaqu illa bil mawjud. Muta'allaq dia lain. Maksud dia mengkiaskan ru'yah di atas ilmu. Minta maaf seperti mana dibentang di awal tadi kan. Mengkiaskan ru'yah di atas ilmu itu adalah tidak lurus, tidak betul. Li'anal ilma, kerana ilmu itu ya ta'allaqu bil ma'dum. Ilmu itu dia berfungsi, bertakluk dengan benda yang ma'dum, benda yang tidak ada, wal mawjud, dan juga benda yang ada, ilmu. Amma ru'yah, adapun ru'yah, melihat itu fala ta'allaqu illa bil mawjud. Lihat ini dia tidak bertakluk, dia tidak berfungsi, melainkan hanya pada benda yang ada sahaja. Dia hanya pada benda yang ada sahaja. Benda yang makdum dia tidak boleh bertakluk, jadi berlainan. Muta'allaq. Macam mana nak pergi kata ru'yah itu adalah idrak, idrak itu adalah ilmu. Idrak dengan ilmu jadi mutaradif. Mutaradif seerti. Bagaimana nak seertikan idrak dan ilmu? Sedangkan ilmu itu muta'allaq dia ma'dum wal mawjud, sedangkan ru'yah itu muta'allaq dan mawjud. Bila berlainan muta'allaq, bagaimana nak ditaradif, nak dimuradifkan dua perkataan itu? Ini daripada kitab usul khamsah bagi Mu'tazilah terus. Apa saya nak tunjuk bagaimana mereka mentakwilkan. Mereka mentakwil, summa nata'awwalu nahnu ala wajhin yuwafiqu dilalatal aqal. Fa naqulu al-muradu bihi satarawna rabbakum yawmal qiyamah ay sata'lamuna rabbakum yawmal qiyamah kama ta'lamuna al-qamara lailatal badr. Hadis Nabi sebut yang kalau kita terjemah, kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti, kelak nanti
Maka mentakwilkan sata'lamuna rabbakum, kamu akan tahu Tuhan kamu. Ini dalam kitab Mu'tazilah, dan ini sesuai dengan Tuan Habib ada tulis dalam status dia mula-mula dulu, dia kata minta buktikan yang masukkan ilmu ini daripada Mu'tazilah. Ini saya tunjuk daripada kitab Mu'tazilah sendiri, iaitulah mereka mentafsirkan, kalau tak mau guna takwil pun okey, kita sebut tafsir, mereka mentafsirkan satarawna itu dengan sata'lamuna, melihat dengan maksud mengetahui. Baik, ini saya tunjuk satu hadis sahih yang daripada kitab Sahih Bukhari bernombor 7435. Hadis yang 7435, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Sesungguhnya kamu akan nanti dapat melihat Tuhan kamu itu ayanan. Apa maksud ayanan? Apabila kita kembali pada kamus, ayanan itu maksudnya ra'ahu, dia melihat akan Allah Subhanahu wa taala, aw syahadahu, dia musyahadah akan, kita kembali pada Allah lah. Ra'ahu, dia melihat Allah Subhanahu wa taala, aw syahadahu, ataupun dia lihat Allah Subhanahu wa taala bi'ainihi. Itu dari segi lughah. Maknanya dia lihat, musyahadah bi'ainihi, dengan ain. Saya tak tahu lah kalau ain ni boleh takwil dengan ainu pula. Jadi kamus dia akan bawa datang yang zahir. Jadi hadis Nabi terang-terang sebut ayanan, musyahadatan dengan maksud ra'a bil ain, melihat dengan ain. Ayat Quran pun seperti mana dibahaskan tadi menyebut bil ain, dengan penglihatan mata. Maka pada saya tidak layaklah dibawa pada ziyadatul ilm, dan sebab itulah saya bertegas, lihat Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak mesti, sebab saya kata guna perkataan mesti dengan wukuk, dia kata wukuk itu mesti dengan mata. Ini yang dibacakan tadi daripada kita risalah ila ahli sabri tadi. Yang Abu Al-Asy'ari wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati bi'a'yuni wujuhihim ma'ala ma akhbara bihi ta'ala fi qawlihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa qad bayyana ma'na dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a kulla ishkalin fihi bi qawlihi lil mu'minin tarawna rabbakum ayanan. Maknanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan ijma' di atas orang yang beriman, ijma' di atas bahawa orang-orang yang beriman, kita semua ni insya-Allah semua kita akan dapat melihat Allah SWT pada hari kiamat kelak di syurga bi'ayuni wujuhihim, dengan penglihatan, dengan mata-mata wujud yang duduk di muka kita. Dia kait pula tu, kutlah bila sebut ayun ni mata air ke apa kan, lihat dengan mata air ke apa, ataupun dengan nak berdari ke apa. Jadi apa ni, dia letak wujud ni, mata-mata di muka, yang duduk di muka mereka ni lah, bukan hidung, bukan dahi. Ala ma akhbara bihi ta'ala, di atas apa yang Allah Ta'ala khabarkan fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Sama dia bahas dalam apa tadi kitab tadi, iaitulah naziratun ila rabbiha, ila dia ta'alluq kepada nazirah. Nazirah pula dhamir dia kembali kepada wujud, maka dia tak boleh pergi lain lah, dia tak boleh pergi ke hati lah, tak boleh pergi ke ilm, dia pergi ke nazirah. Saya sebut, takut saya silap, lupa nak sebut tadi seperti mana Maulana Ihsan dah sebut. Maknanya di sudut ziyadatul ilm yang Habib bentangkan tadi, kami tak ada masalah apa. Apabila lihat, mestilah itu lazim, kelaziman, lazim daripada itu, tak ada masalah. Cuma apabila makna lazim itu diletakkan dia maksud ayat,
Pada saya itulah takwil. Pada saya itulah takwil. Baik, kemudian yang menariknya di sini, waqad bayyana makna dzalika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sendiri menguraikan, menjelaskan maksud ayat tadi. Kan kita belajar dalam kaedah tafsir, dia ada ayat Quran itu diuraikan dengan ayat yang lain. No? Ada ayat Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Kan? Nabi sendiri yang tafsir, bukan ulama tafsir. Nabi sendiri yang menceritakan, dan Nabi ini wadal fa'akula isyari fihi. Nabi tolak semua segala kemuskilan macam dibakikan dia lah. Lihat dengan hati lah, ilmu lah, semua itu. Biqaulihi, dengan sabda Nabi, lil mu'minin, Nabi kata kepada para sahabat Nabi, innakum satarawna rabbakum ayanan, seperti mana hadis Sahih Bukhari tadi. Kamu lihat Tuhan kamu ayanan, musyahadatan, melihat bi'ayunin, dengan mata-mata kamu, bi'ayunikum, dengan mata-mata kamu. Jadi jelaskan sini maksudnya. Itu yang saya bertegas, katalah lihat adalah dengan mata di akhirat kelak. Kemudian yang dalam Imam Bajuri, dalam Imam Bajuri sebut lagi Tuhfatul Murid, itu tidak menafikan mata. 3 kaul itu kita taslim, tidak ada apa masalah. Yang pertamanya melihat dengan biji mata. Az-Zahir katanya. Az-Zahir adalah lihat dengan biji mata. Kemudian datang kaul yang kedua, lihat wujuh. Itu sebab ada sebut dalam ayat tadi wujuh pun. Lihat dengan wujuh. Termasuklah dai apa semua itu. Dan Nabi, kaul yang ketiga. Kaul yang ketiga melihat dengan surah mata, sebenarnya Imam Nawawi Bantani sebut dalam risalah Syekh Habib ada sebut tadi, iaitulah dengan seluruh badan. Jadi bila sebut dengan seluruh badan pun dia tidak menafikan mata, tapi az-zahir, dia sebut yang zahirnya adalah apa yang telah saya berkatakan tadi, bi'ayuni muslim. Di samping kita tak menafikan dua qaul itu. Ini sekolah kita oleh Tengok Hidayah bagi Imam Al-Bahaqi, dan kitab ini kita bagi yang ditahqiq oleh buku Tuan Habib, Tuan Dr. Habib tadi ini, yang ditahqiq oleh Syekh Syarif Hudah, kitab Al-I'tiqad wal Hidayah lil Bahaqi. Al-qawlu fi isbati ru'yatillahi azza wa jalla fil akhirah. Ar-ru'yatu bil absari jaizatun. Wa absarul mu'minina la tudrikuhu fid dunya dunal akhirah wa la tudrikuhu absarul kuffar mutlaqan. Ru'yah dengan absar itu harus berlaku. Dan absar orang yang beriman ini tidak boleh lihat Allah Subhanahu wa taala, tidak nampak Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dunal akhirah, tidak akhirat. Itu yang ayat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Itu merujuk pada fid dunya, la tudriku fid dunya, tapi dunal akhirah, tidak di akhirat. Wa la tudriku absarul kuffar mutlaqan, dunia akhirat. Orang kafir langsung tak boleh lihat Allah SWT sama ada di dunia dan juga di akhirat. Fallahu ta'ala yura. Allah SWT itu memang dapat dilihat, tapi wala yudraku kama yu'lam wala yuhatu bihi ilman wallahu ta'ala qadirun ala ay yuriya nafsahu wa ibadahu al-mu'minin. Dan Allah SWT itu maha kuasa di atas memperlihatkan zatnya kepada hamba-Nya yang beriman. Allah maha kuasa yang Nabi kita lihat. Wa fil jannati, dan di syurga kelak, yurillahu ta'ala nafsahu lil mu'minina. Allah SWT akan memperlihatkan zatnya itu untuk semua orang yang beriman dalam syurga. Ba'da ayyarfa'a an a'yunihim al-hijabah. Selepas daripada bahawa Allah Ta'ala mengangkat daripada mata-mata orang yang beriman itu akan hijab, dinding maknawi. Fayarawnahu bila kaifin wala jihatin. Maka semua orang yang beriman dapat melihat Allah SWT dengan keadaan kaif dan keadaan jihad. Ini kitab ini ditahqiq sendiri oleh Syekh Syarif Hudah. Tuan-tuan, saya faham lah tahqiq ini, kalau lah benda tu tak betul, dia mesti buang kan, dia mesti buang. Bila sebut ini
khotok dan contohnya kan, ataupun dhaif dan sebagainya. Jadi Syekh Saifuddin nakal sebut dalam kitab, jadi disebutkan kepada beliau tanpa ada apa-apa komen. Bila tanpa ada apa-apa maksudnya dia terima. Maknanya makna yarfa'a an a'yunihim, itu fokus kita. Maknanya Allah Taala angkat hijab daripada a'yunihim, daripada penglihatan mata-mata mereka itu, a'yun mata mereka itu. Jadi sekadar itulah pembincangan saya pada awal ini. Dan saya mohonlah apa ni tersilap dalam kesilapan saya, gemuruh seperti mana dikatakan tadi, tetangga Maulana Ihsan pun gemuruh, saya gemuruh juga. Jadi apa ni mungkin ada silap saya hurai tadi, macam ilmu apa akal apa semua tu ada tersilap. Hurai saya mohon rujuk dan minta maaf balik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.